أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء الاستبراء Haza mabhasul istibra. Ini ialah bahasa tentang istibra. Istibra maknanya menutupi suci, makna menyuci. Ini masalah hamba. Kalau orang merdeka, kita panggil edah. Ada apa hamba? Dia panggil istibra. Al-istibra'u lughatan, istibra' pada lughah talabul bara'ati, menutupi suci. Wa syar'an, dan pada syara' tarabbusul amati, menunggu-nunggu, menanti-nantilah oleh hamba perempuan. Muddatan, akan satu masa. Satu masa ni iaitu sekali suci. Tunggulah oleh hamba perempuan muddatan, akan satu masa, bisa babi hudusi milkil yamin, dengan sebab berlaku milkil yamin, berlaku jadi hamba. Milkil yamin, milik tangan kanan, maksudnya hamba. Dengan sebab hudusi milkil yamin, dengan sebab berlaku milik dengan tangan kanan. Makna dengan sebab berlaku milik seorang hamba. Milik itu akal satu tu, akal bawah tu bisyira'in, dengan sebab beli. Seorang tu dia beli hamba. Makna dia baru milik hamba. Kalau itu tak boleh wati selalu. Kena istibra' dulu. Siapa sekali baru boleh wati. Bisyira'in wa irsin, dengan sebab dia beli kah, ataupun sebab dia boleh dapat pesaka kah. Wa wasiyatin, dengan sebab orang wasiat wik dia ke, wasabiyin, dengan sebab tawenne, waradin bi'aibin, dengan sebab harta balik, dengan sebab ada aib. Jadi apabila seorang tu baru milik semula hamba, dia kena istibra'. Au zawalihi, ataupun hilangnya hilang milik. Hilang milik itu yang misalkan itki, seperti merdeka. Dulu dia hamba, lepas tu lepas ada hamba merdeka. Lepas ada merdeka tu, kena istibra' dulu. Kalau dia pergi kahwin, tak boleh wati selalu, kena istibra'. Kerana nak suci rahim, nak tahu kata, anak orang dapat ni, masa dia jadi hamba ni ke, masa dia merdeka dah. Ataupun apabila berpindah milik, anak orang dapat tu anak dulu ke, lah hak wati dulu ke, ataupun anak orang hak wati belakang. Tujuan istibra' tu. Jadi takut capur nasab. Au hudusi hilit tamattu'i, ataupun berlaku halal tamattu', halal mengambil kesedapan dengan dia. Ya, misalnya kal mutallaqah qabla dukhul, seperti hamba yang ditolak sebelum pada dukhul. Au raumit tazwiji, ataupun kerana kosak nak berkahwin.
Kuasa nak kahwin hamba tu kena istibra' dulu. Jadi istibra' tujuannya lima arifati bara'ati rahimiha. Tu maksud. Lima arifati ila pada tarabbusu. Tunggu oleh hamba satu masa tu tujuannya lima arifati bara'ati rahimiha, supaya mengetahui suci rahimnya rahim hamba tu. Mana suci daripada anak orang dulu tu. Apabila mari he tu artinya orang wati dulu tu tak ada anak lah. Jadi lima arifati bara'ati rahimiha illatun litarabbusi. Ilah bagi kena tunggu tu. Au litta'abbudi ataupun karena ibadah. Ma yahsulu bihil istibra'u, barang yang hasil dengannya oleh istibra'. Yahsulu hasilah oleh al-istibra'ul amati, oleh istibra' bagi hamba perempuan al-hamili yang buting. Kalau hamba perempuan tu dia buting, istibra' dia tu hasil biwad'il hamli, dengan beranak. Biwad'il hamli, dengan beranak. Hasillah oleh istibra' hamba yang buting biwad'il hamli, dengan beranak. Wal haili atau pada al hamilinya yahsulu istibra'ul amatil haili. Hasillah oleh istibra' bagi hamba yang hail. Hail lawan bagi hamil. Hamil buting, hail mana kosong daripada buting. Zatil haidi yang mempunyai he. Hamba ni dalam masa dia mari he. Bi haidatin, dengan sekali he. Jadi apabila dia mari he sekali he, hasillah istibra'. Wa zatil ashuri atas pada zatil haidi. Jadi hasillah oleh istibra' hamba yang hail, yang tidak buting. Dulu hak yang masa perempuan hak mari he, hak ni perempuan yang mempunyai bulan, makna perempuan yang putus asa pada he. Hamba tu hamba hak tidak mari he. Hasil istibra' dia tu bisyahrin, dengan sebulan. Istibra' dia sebulan. Jadi kalau hak hamil dengan beranak. Kalau hak mari he, dengan sekali he. Kalau hak tak ada he, dengan sebulan. Hukmul istibra'i, hukum istibra'. Hukmul istibra'i, hukum istibra' itu al-wujubu, wajib. Wajib istibra'. Perempuan tu wajib istibra'. Giwati masa tu haram. Fi arba'i suwarin, pada 4 masalah. 4 masalah hak wajib istibra'. Masalah pertama, intiqalul mar'ati min hurriyatin ila rikin. Berpindah seorang perempuan daripada merdeka kepada hamba. Jadi apabila seorang perempuan berpindah daripada dia jadi orang merdeka kepada jadi hamba, kena istibra' dulu. Baru boleh wati. Pindah perempuan pada merdeka pada hamba ni 10 tahun ni. Orang jadi tahun ni. Dalam peperangan, perempuan tu jadi tahun ni. Bila jadi tahun ni, perempuan jadi hamba. Daripada merdeka kepada jadi hamba. Jadi orang boleh harta ghanimah hamba tu tak boleh wati selalu. Kena istibra' dulu. Yang kedua, wantiqaluha, berpindahnya almar'ah min rikin ila hurriyatin, daripada hamba kepada merdeka. Perempuan itu dulu hamba, lah ni merdeka, kerana tak perlu dia merdeka, jadi merdeka.
pada merdeka tu, tu kena istibrak. Tak boleh kahwin selalu, kena istibrak dulu. Yang tiga, wantiqaluha, berpindahnya almar'ah min rikin ila rikin, daripada hamba kepada hamba. Berpindah daripada hamba kepada hamba. Misalnya kal musyarrati, seperti yang dibeli. Tapi dulu tuai milik malik tu orang lain. Dulu Zaid jadi tuai, lah ni Umar jadi tuai. Pindah daripada hamba kepada hamba, tapi malik tu lain, tuai lain, tok ngulu lain. Kena istibrak dulu. Kal musyarrati wal maurusati wal mardudati bi'aibin, seperti yang dibeli, yang dipesaka, yang dihantar balik dengan sebab aib. Orang beli dah tapi hantar balik dengan sebab aib. Tu masuk dalam berpindah daripada hamba kepada hamba. Kena istibrak. Wa tajaddudu hilli wat'iha. Wa tajaddudu hilli wat'iha, dan baru halawatinya. Mana halawati hak baru. Dulu haladah tapi masalah hamba dia kahwin dengan orang lain. Hamba dia kahwin dengan orang lain. Masa jadi isteri orang lain tu tak boleh hati. Apabila orang tu tolak, suami bagi hamba dia tolak, jadi hamba dia tu klik dia semula, boleh wati. Wati itu mana tajaddud, membaharui halal watinya. Mana halal wati semula. Dulu tak boleh wati kerana jadi bini orang lain, jadi isteri orang lain. Ada tu seorang hamba dia kahwin dengan orang lain. Masa jadi isteri orang tak boleh wati lah. Tapi apabila tok laki dia tolak, kembali semula jadi hamba dia, hak tak ada tok laki, hak tak ada suami. Jadi dia boleh wati semula. Tapi kena istibrak dulu. Itu mana tajaddudu hilli wat'iha. Baru halal watinya. Tajaddud semula, tajdid semula. Halal wati itu dulu halal dah, tapi setelah kahwin dengan orang lain itu haram. Jadi halal semula. Wal istihbabu atapada al wujubu, hukum istibrak sunnah ada juga. Apa masalah tadi wajib. Ada pula hukum istibrak tu al istihbabu, sunnah. Istibrak sunnah ni bila kaan istara zaujatahu al amata, seperti membelilah ia akan isterinya yang hamba. Ia beli isteri dia. Maknanya isteri dia ni hamba. Isteri dia tu hamba, lepas tu dia beli. Jadi dulu dia boleh wati dah kerana isteri. Lah ni dia beli jadi hamba dia. Tu sunat istibrak. Kerana nak beza di antara wati dengan isteri ke ataupun anak dapat ni. Dapat dengan sebab ya wati hamba tu isteri dia ke ataupun jadi hamba dia. Nak tahu beza dua tu ya. Ka'an istara zaujatahu al-amata, seperti membelilah ia akan isterinya ya hamba. Boleh jadi dua orang ni dulu ya sama-sama hamba, ya kahwin. Tok laki merdeka. Bila tok laki merdeka, dia beli hamba dia. Apabila dia beli hamba dia, dulu dia wati dengan jalan isteri. Perempuan ni lah ni dia boleh wati dengan jalan jadi hamba dia pula. Nak beza dua tu sunat dia istibrak. Ar-rada'u menyusu.
Ar-radha'u menyusu lughatan pada lughah ismun nama limasil sadi bagi mengisap as-sadi. As-sadi ini kopek perempuan. Wa syurbi labanihi dan minum susunya. Wa syar'an dan pada syara' ismun nama li husuli labani imra'atin. Nama bagi hasil susu bagi seorang perempuan. Nama bagi hasil susu bagi seorang perempuan au ma hasala minhu ataupun barang yang hasil daripadanya daripada susu bagi seorang perempuan fi jawfi tiflin di dalam perut bagi seorang budak. Maknanya tak mesti dia isap daripada kopek perempuan itu. Boleh dia melalui dia minum daripada gelas kan. Menyusu ni tak mesti isap daripada pek. Tak. Maksudnya hasalah, hasil susu perempuan tu ke dalam perut bagi budak. Dengan cara dia minum pada gelas kan. Ataupun dia menyusu daripada sadi kopek bagi seorang perempuan. Ala wajhin maksusin atas cara yang tertentu. Cara ni nak jadi menyusu ni ada cara, ada syarat dia. Kena 5 kali kenyai. Kena budak yang menyusu tu sampai 2 tahun. Ada depend. Arkanur radha'i rukun bagi menyusu itu arkanur radha'i salah satu 3. Nak jadi menyusu ni kena ada 3 perkara. Yang pertama murdi'un, perempuan yang menyusu. Murdi' ni orang yang menyusu. Anak perempuan. Yang kedua radi'un, budak kanak-kanak yang menyusu. Wala banun dan susu. 3 tu. Syurutul murdi'i, syarat bagi yang menyusu salah satu 3. Kaunuha imra'atan, keadaannya yang menyusu itu perempuan. Yang menyusu mesti kena perempuan. Atau di bawah fala tahrima bila badi rajulin, tak jadi haram menyusu ni dengan sebab susu laki-laki. Orang laki-laki menyusu. Au kunsa, au bahimatan. Au bahimatin ataupun binatang. Jadi syaratnya kena murdi' ni perempuan. Laki-laki tak jadi, binatang tak jadi. Wa kaunuha da keadaannya murdi' yang menyusu ni balagot tis'asini. Telah sampai punya perempuan yang telah sampai umur 9 tahun. Kalau budak perempuan tu belum sampai umur 9 tahun tak jadi menyusu. Wa kaunuha da keadaannya murdi'. Orang yang menyusu ni halam fisalil labani pada ketika keluar susu tu hayatan hidup. Perempuan yang menyusu tu hidup. Artinya kalau budak dia menyusu dengan perempuan mati. Tak jadi menyusu. Tak sabit haram menyusu. Mesti yang menyusu itu pada ketika keluar susu daripada tubuh dia tu hayatan hidup, hayatan mustaqirratan. Akan sebagai hidup yang mustaqirrah. Mana hidup? Bukan hayat mazbuh dah. Kita ada 2 hayat. Hayat mustaqirrah ni mana hidup. Bukan dekat nak mati lah. Hidup biasa ni. Dia ada selagi hayat mustaqirrah. Dekat-dekat nak mati dah. Dia hayat mazbuh. Hayat mazbuh ni mana hidup hampir mati. Jadi kalau budak ni dia menyusu ketika hayat mazbuh, tak sabit dah. Radah. Dia kira kau keluar susu tu. Dia waktu buat susu dah, kau hidup. Makil lepas dah mati pun panggil anak susu dah. Sebab tidak mari infisali, hala infisalil laban.
keadaan murdi pada ketika keluar susu daripada dia tu dia hidup. Pas kagak dah. Dia waktu buat susu taruh, putih taruh. Budak dia makan lepas dia mati pun anak susu dia juga. Kira lagi. Kira masa hidup. Syaratnya keadaan keluar susu daripada perempuan itu masa dia hidup. Jadilah anak susu. Tapi kalau gisak menyusu pas udah dia mati dah, itu tak jadi. Syurutur radi'i syarat budak pula. Budak yang menyusu tu pula syaratnya syurutur radi'i arba'atun, syarat bagi radi' itu 4. Nak jadi budak susu, anak susu ni kena ada 4 syarat. Kaunuhu hayyan, keadaannya radi' ni hayyan hidup. Keadaannya budak yang menyusu itu hidup. Ai hayatan mustaqirratan. Fala tahrima bi irda'i mayyitin. Tak jadi haram mana tak sabit menyusu dengan sebab menyusu mayat. Budak tu mati dah. Wala tak jadi menyusu juga man intaha ila harakati mazbuh. Mereka yang sampai kepada harakat mazbuh. Lepas nak mati dah. Jadi menyusu kau tu. Jadi anak ni tak jadi anak susu dia. Yang kedua wa kaunuhu, keadaannya radi' ni dunal haulaini. Kurang daripada 2 tahun. Tak sampai umur 2 tahun. Sebab tu orang besar lebih pada 2 tahun dah menyusu tak sabit anak susu. Suami menyusu daripada isteri dia tak sabit susu. Kalau besar dah. Maka suami ni tak sampai 2 tahun. Wa antur di'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Dan bahawa menyusulah ia radi' tadi khamsa radha'atin 5 kali susu. Mutafarriqatin yang bercerai-cerai. 5 kali susu 5 kali kenyek. Jadi sekali susu tak jadi anak susu lagi. 5 kali susu yang bercerai-cerai baru sabit anak susu. Fala asara liduniha. Tidak ada kesal bagi kurang daripada 5 kali susu. Wala ma'asyakki fiha. Tak jadi anak susu serta syok pada 5 kali. Kalau dok syok cukup kedak 5 tu tak jadi lagi. Wadabtuhunna bil urfi. Dabik uruf. Uruf panggil 5 kali. Mengikut uruf. Wa ayyasila, dan bahawa sampailah al-labanu oleh susu. Susu yang dia menyusu tu siapa fihinna padanya pada 5 tu. Ila jaufihi, kepada perutnya. Mana kalau yang menyusu tapi tak ada siapa lah perut, muntah tu baby. Tak kira. Susu hak dia menyusu tu 5 kali tu siapa kepada jaufihi, perutnya, perut bagi rotek, perut bagi budak. Baru kira jaufihi ni ai al-maidah. Pengisarannya. Masuk siapa pengisaran bagi budak tu. Baru kira budak ni anak susu. Ma yutarattabu 'ala ar-radha'i. Bagai jenis hukum yang terjadi 'ala ar-radha'i, atas menyusu. Apabila menyusu, apa akan berlaku? Ya tarattabu, tersusunlah, terjadilah 'ala ar-radha'i, atas menyusu. Menyusu mana? Al-mutawaffirish syuruti, yang cukup syarat. Menyusu yang sempurna syarat. Syarat radha', syarat murdi'. Apabila cukup syarat, tahrimu usulil murdi'i. Apabila susu tu cukup syarat, tahrimu usulil murdi'i, haralah atas radhi', atas budak tu.
tahrimu hara usulil murdi'i, usul bagi murdi'. Usul ni iaitu ibu bapa. Ibu bapa bagi perempuan yang menyusu tu. Haralah atas budak yang menyusu tu, usulil murdi'i akan usul ibu bapa bagi perempuan yang menyusu. Jadi dia dengan perempuan yang menyusu jadi ibu susu dia, dan ibu bapa bagi perempuan menyusu ni pun jadi datuk dia, datuk nenek dia. Jadi harai. Harai sini iaitu harai dalam bab kahwin. Harai bab kahwin. Harai lah bagi rodek budak tadi akan usul bagi murdek. Usul ni ibu bapa dia. Waman lahul labanu, dan mereka yang baginya susu. Man lahul laban ni iaitu suami bagi murdek, tuai susu. Karena susu dalam perempuan tu tuai dia, suami dia. Tuai bagi susu suami. Jadi hara bagi anak susu tadi man lahul laban, mereka yang baginya susu, mana tuai susu. Iaitu suami bagi mak susu dia tu. Min zaujin man lahul laban ni min zaujin, daripada suami, awatiin bi syubhati, ataupun seorang yang wati dengan syubhat. Seorang yang wati, seorang perempuan dengan syubhat. Tak apa anak. Jadi susu yang ada pada perempuan tu, dialah tuai. Jadi apabila budak ni pergi menyusu, dia pun haram juga dengan tuai susu. Wa furu'ihima, dan furu' bagi kedua. Furu' bagi murdek dan furu' bagi man lahul laban. Furu' anak cucu bagi ibu susu dan bapa susu dia. Wa hawashihima, dan hawashi bagi kedua. Dikarenakan hawashi ni iaitu saudara. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Bagi ibu susu dia dan bapa susu dia. Kata tahrimu tu ala radi'i. Allah Ta'ala pada tahrimu. Hara usul bagi murdai, hara man lahul laban, hara furu' bagi kedua, hara hawashi bagi kedua, ala radi'i, atas radi', atas anak susu. Wa tahrimu furu'ir radi'i, dan haram pula anak-anak bagi anak susu ni pula. Furu' ni anak. Tapi anak fakot saja. Mana usul alik ibu bapa radi', alik ibu bapa bagi budak ni tak haram dengan perempuan yang menyusu tu. Dan haram furu'. Furu' mana anak-anak cucu bagi radi'. Radi' ni anak susu. Anak susu ni, apabila dia ada anak, dia ada cucu, haralah oleh furu' bagi radi', fakot saja, alaihima, atas kedua, iaitu atas murdi' dan man lahul laban. Ibu susu dia dan bapa susu dia. Haram pada bab nikah saja. Adapun masalah batal wuduk ke apa ni tak? Tak batal wuduk. Kita masalah batal wuduk, batal. Tak. Batal. Masalah kahwin saja haram. Aurat. Aurat pun tidak. Jadi Allah itu hukum sama. Allah hukum sama. Haram pada bab kahwin. An-nafaqatu, nafaqah.
An-nafaqatu lughatan. An-nafaqatu bermula nafaqah lughatan pada lughah. Ma'khuzatun minal infaqi. Diambil daripada lafaz infak. Apa makna infak? Wa huwa dan yaitu infak al-ikhraju. Infak makna ikhraj, mengeluarkan. Umum lah, makna pada lughah umum. Wa syar'an daripada syara' ta'amun makanne. Wajibun ya wajib li zaujatin bagi isteri au khadimiha ataupun khadimnya, khadim bagi isteri, wajib ala zaujin atas suami. Ala pada ta'amun atau pada wajibun. Jadi makannya ya wajib atas suami li zaujatin au khadimiha. Makannya ya wajib atas suami untuk isterinya ataupun untuk khadim bagi isterinya. Ada panggil nafkah. Itu masalah nafkah isteri. Auli aslin ala far'in ataupun makannya yang wajib bagi asal. Asal yaitu ibu bapa. Ala far'in atah far'u atah anak. Mana makannya yang wajib atah anak nafkah ibu bapa dia. Atau nafkah ibu bapa. Auli far'in ataupun makannya yang wajib bagi far'u, bagi anak. Ala aslin atah ibu bapa. Ini masalah ibu bapa wajib nafkah anak. Auli mamlukin ataupun makannya yang wajib bagi hamba. Ala malikin atah malik tuk ngulu. Ini masalah nafkah hamba. Asbab wujubin nafaqati, sebab-sebab bagi wajib nafkah. Asbab wujubin nafaqati, asbab bagi wajib nafkah salah satu tiga. Soalnya apabila dia ada sebab ni, wajiblah dia nafkah. Yang pertama nikahun, perkahwinan. Sebab dia kahwin, wajiblah dia nafkah. Kata bawah tu wan nafaqatul wajibatu bihi bin nikah aqwa min ghairiha. Dari semua nafkah tu hak wajib, hak paling kuat sekali iaitu dengan sebab kahwin. Nafkah yang wajib dengan sebab nikah lebih kuat daripada nafkah yang lain. Likauniha karena keadaannya nafkah dengan sebab kahwin ni muawadatun, seolah-olah bayar ke. Fi muqabalati tamkin, pada mengganti tamkin, segoh diri perempuan tu. Minat tamattu'i daripada ambil tamattu' dengan dia. Wala tasqutu bimudi zaman, dan tidak gugur nafkah isteri ni dengan lalu masa. Mana alpal pada pun kalau tak nafkah ya dakwa, wajib kena bayar. Yang kedua wa qarabatun, qarabat, keluarga. Wajib nafkah dengan sebab qarabat. Yang ketiga wa milkun, wajib nafkah dengan sebab milik. Milik hamba ke ataupun milik binatang. An-nafaqatul wajibatu bin nikahi, nafkah yang wajib dengan sebab nikah. An-nafaqatul wajibatu bin nikahi, nafkah yang wajib dengan sebab nikah itu lizaujatil mumakkinati, bagi isteri yang menyerah diri, ala zauji atas suami. Bila isteri menyerah diri dia kepada suami, wajiblah nafkah. Wajib atas suami al-musiri, yang kaya. Kalau suami itu kaya, dia kena nafkah muddani, 2 cupuk. Laha baginya, bagi isteri dia. Sehari-hari itu 2 cupuk.
Bagi isteri 2 cupok, wa muddun wa sulusun li qadimiha. Dan secupok 1 suluh bagi khadimnya. Kalau isteri ada khadim. Ada orang khidmat. Bagi khadim dia secupok sulus. Atau kalau suami kaya. Jadi mengikut keadaan suami. Wa alal mutawassiti, dan wajib atas suami ya pertengahan. Muddun wa nisfun, secupok setengah. Laha li zaujah. Wa muddun, dan secupok li khadimiha, bagi khadimnya. Sehari. 1 hari kena makannya secupok. Secupok berah. Secupok berah tapi nak masak tu wajib atas suami juga. Kalau kaya 2 cupok. Kalau pertengahan secupok setengah. Lepas tu ya ada lagi lauk. Ya golek. Ya tak sebutlah sini dah. Bukan berah saja dak lah. Secupok. Secupok ni segatai 4 cupok. Segatai tu 2 kilo setengah. Ni secupok. Segatai tu 4 cupok. Segatai tu 4 cupok. Secupok ni berapa? Karena segatai ni 2 kilo 4. 2 kilo 4. Makan ni hak golek. Makan ni hak golek bagi perempuan tu. Tempat kita ni berah. Setengah tempat tu gandum. 2 cupok. Kedua tu dia kata ai min ghalibi quti mahalliha. 2 cupok ni daripada ghalib makanan mengenyai bagi tempatnya. Wa iza akalat indahu alal adati kafa. Kata kena 2 cupok ni kalau makan suku-suku. Mana orang ni boleh ada dia isteri banyak kan? Jadi isteri dia tu makan tak sekali dengan dia lah. Tapi kalau makan sekali, ni wa iza akalat indahu alal adati kafa. Jika makanlah isteri di sisinya, mana makan sekali. Alal adati mengikut adat. Kafa memadai. Mana tak ada kena dah 2 cupok sehari tu. Kalau makan sekali dengan suami, hak adat makan banyak mana, cukup dah. Kalau suami makan dengan dia tu, makan ni hak adat orang makan. Tu cukup dah. In kana biridaha, jika adalah dengan reda. Kalau dia reda tak ada dah, tak ada kena ada nafkah lain suku dah. Mereka isteri kata dia tak reda. Dia nak 2 cupok sehari ni. Tu kena tu kat dia lah. Kalau dia reda wahya rasyidah, syarat dia reda, lepas tu dia cidik. Mana bukan bodoh isteri kita tu. Au ghara rasyidah wa qad azina waliyuha fi zalika. Ataupun isteri itu tak cidik tapi wali izin. Mana izin makan sekali dengan suami. Tak ada kena nafkah. Lain dah. Lepas tu hak duk makan sekali tu nafkah dah. Wa kana laha fi akliha indahu muslihatun, dan adalah baginya bagi isteri pada makannya di si suami itu muslihat. Maknanya kalau wali tengok kata baik makan dengan suami daripada yang makan suku. Kalau wali nampak kata muslihat, tak ada apa. Jadi ada makan ke suami itu, tu nafkah dah tu. Wa yajibu alaihi daf'u hubbin salimin. Ni.
Kata 2 cupok ni wajib dia bagi kepada isteri dia. Hubben salimin ni baik kita berah lah. Berah hak sedia untuk masak. Wa alaihi tahnuhu, dah wajib atas suami uli gandum tu. Tahnuhu wa ajnuhu wa qabzuhu, uli gandum wa roti, tu wajib atas suami. Wa jadi roti pun wajib atas suami. Wa ini tadathu binafsi, walaupun adat tempat tu perempuan buat sendiri, tapi tak wajib tak dia. Hatta sehingga lau ba'athu au akalathu hubban istahaqqat mu'nu zalika. Sehingga kalau isteri itu dia tak makan hak jadi roti dak, dia makan berah. Dia jual ataupun dia makan berah, mana tak ada kena masuk wig dia. Istahaqqat mu'nu zalika, dia mustahak nak ambil harga kena masuk. Karena tu lelaki kena masak. Dia masak nasi itu tu lelaki. Dia kata dia ni dia nak makan hak. Dia nak makan tak ada kena masak. Nak makan berah. Dia nak duit harga hak masak tu. Upah masak tu dia nak duit. Boleh. Dia dak olah tu boleh. Ai ujratut tahni wal ijni wal khubzi. Harga uli gandum, harga bakar roti. Aja boleh. Kalau dia tak semakan. Tak. Mana je nak ambil harga boleh. Wa zahir annahu yajibu 'ala az-zawj i'lamu zawjatihi. Zahirnya kata dia, zahir di sini lah. Wajib atas suami memberitahu pada isteri dia bi annaha la yajibu 'alaiha khidmatuhu. Suami kena ayat pada isteri kata, hukum Islam ni isteri tak ada kena buat apa. Wajib tak laki belaka. Dia kena beritahu ke isteri dia. Bi annaha la yajibu 'alaiha khidmatuhu, tak wajib atas isteri khidmat. Bima jarat bihil 'adatu. Ada berlaku adat tu. Perempuan kena menanak tu bukan. Dia kena beritahu. Minat tabkhi wal kansi, daripada masak dan menyapuh wa nahwihima mimma jarat bihi adatuhunna. Jadi suami kena beritahu. Bukan kerja suami isteri dak. Masak, basuh bukan. Kerja dia. Dia kena beritahu. Wa ma'azalika law fa'alathu wa lam ya'lamhu yuhtamal annahu la yajibu laha ujratun. Tapi kata dia wa ma'azal, walaupun setermake itu jikalau isteri buat padahal suami tak tahu, kata bukan kerja dia, yuhtamalu diihtimal annahu la yajibu laha ujratun, tak wajib atas suami itu awi upah kepada isteri dia tu. Alal fi'li, atas perbuatan dia tu. Ditaksiriha bi'adamis soal, karena taksir dia tak tanya. Karena taksir dia buat dengan tak tanya. Tak tanya kata wajib tadi dia kedak ni, masak ni, basuh ni. Dia buat dengan tak tanya tu. Tak ada kena upah. Mana kalau belakang hari nak ambil upah tak boleh. Clear tanya. Kena bayar. Wa alal mutawassiti muddun wa nisfun laha wa muddun li khadimiha wa alal mu'siri, dan wajib atas suami yang miskin. Wa man bihi rikun, dan suami yang ada padanya kehambaan. Muddun secupuk laha li zaujah wa muddun li khadimiha, dan secupuk bagi khadimnya, khadim bagi zaujah. Itu mengikut keadaan suami. Ma yajibu lil mu'taddati, bagai yang wajib bagi perempuan dalam iddah. Jadi perempuan dalam iddah ni kena nafkah juga. Isteri kena wajib nafkah, isteri dia tolak tapi dalam iddah.
Wajib nafkah. Yajibu wajib lil mu'taddatir raj'iyyati. Bagi perempuan dalam iddah yang tolak raj'i. Tolak 1 ataupun tolak 2. Wal ba'inil hamili dan isteri yang tolak ba'in yang hamil, dia buting. Dia tolak 3 dah tapi isteri dia hak dia tolak ni buting. Ma yajibu lizaujati. Barang yang wajib bagi isteri. Mana? Isteri hak dalam tolak raj'i kena nafkah serupa dengan isteri. Isteri hak tolak ba'in yang hamil, kena nafkah serupa dengan isteri. Sama. Bila lepas dah tolak dah tu kena nafkah lagi. Kalau tolak raj'iyah ataupun isteri hamil puasa. Walil ba'inil ha'ili, dan bagi isteri yang ba'in, yang tolak ba'in. Al-ha'ili yang tidak buting. Wal mutawaffa anha zaujuha, dan bagi isteri yang mati daripadanya oleh suaminya. Walau hamilan, walaupun buting. As-sukna faqat, tempat duduk saja. Makna nafkah makannya tak kena bayar. Tempat duduk, dalam masa iddah tu wajib atas suami. An-nafaqatul wajibatu bil qarabati. Nafkah yang wajib dengan sebab qarabat. An-nafaqatul wajibatu bil qarabati. Nafkah yang wajib dengan sebab qarabat itu al-kifayatu, qadar mencukupi. Tak boleh ada sekali. Ada sekali satu bilik tak boleh. Wajib atas suami nafkah tapi tak boleh duduk sekali. Kalau duduk sekali tak habis dah. Jadi nafkah yang wajib dengan sebab qarabah ni al-kifayatu. Qadar yang mencukupi. Jadi dia tak ada tobik secupak, 2 cupak dah. Qadar mencukupi. Dalam syarah sebut qadar kenyai. Makan kenyai sudah. Itu mana al-kifayat. Yang mencukupi alal asli. Alal aslil musiri al-fadili an mu'natihi. Wa mu'nati zaujatihi. Kata wajib tadi, qadar mencukupi. Wajib alal asli. Wajib atas bapak. Masalah anak dia fakir. Tak. Jadi wajib atas asli, wajib atas bapak al-musiri yang kaya. Kaya ni dengan makna bil fadili an mu'natihi wa mu'nati zaujatihi. Dengan sebab lebih daripada perbelanjaannya dan perbelanjaan isterinya. Itu makna asah kaya. Bapa kaya ni makna dia ada lebih daripada belanja dia sendiri dan belanja isterinya. Wajib lil far'i, wajib dia nafkah bagi anak. Jadi bapa wajib dia nafkah lil far'i bagi anak. Anak mana? Al-faqidi. Lil kifayati. Yang tidak mencukupi. Al-faqidi mana yang luput, lil kifayati. Mana yang tidak cukupi. Mana yang miskin. Yang tidak ada harta untuk mencukupi dia sendiri. Al-ajizi aniktisabiha. Dan lagi pula ia lemah daripada berusahanya. Anak yang miskin, yang tak cukup makan. Lagi pula anak yang lemah daripada usaha. Untuk dapat nafkah. Jadi anak yang pakai, lagi pula anak yang tidak ada usaha ni, wajib atas asal. Wajib atas ibu bapa nafkah. Qadar mencukupi. Kata bawah tu bila ikin dengan yang layak dengannya. Mana? Qadar mencukupi yang layak dengan anak dia tu. Fala tajibu nafaqatul far'il qadiri.
maka tak wajib nafkah anak yang kuasa alal kasbi. Anak yang kuasa atas usaha. Allah ikibihi. Yang layak dengannya. Usaha yang layak dengannya dengan anak tu ada. Dia kuasa. Usaha tu. Tu ibu bapa tak wajib nafkah. Bal yukallaful kasbu bahkan dipaksa dia tu kerja. Qala al-Bajuri wa yustasna ma law kana mustaghilan bi ilmin syar'iyyin. Al-Bajuri kata diistisna walaupun anak dia kuasa tapi kena nafkah juga. Masalah jikalau anak dia tu belajar ilmu. Anak dia kuasa untuk kerja tapi duk belajar. Duk belajar ilmu syarak. Tu masuk dalam wajib ibu bapa nafkah itu. Wa yurja minhun najabah dan diharap daripadanya an-najabah mana jaya. Cidik. Wal kasbu yamna'uhu minhu dan usaha tu menegah daripadanya. Dia belajar apa tu tak boleh usaha. Tak ada nak usaha. Fatajibu nafaqatuhu hina izin, maka wajiblah oleh nafkahnya pada ketika itu. Wala yukallaful kasbu. Tak boleh suruh dia kerja. Karena belajar tu masuk dalam wajib bapa nafkah. Tu masalah ibu bapa nafkah anak. Wa 'alal far'i dan atas fara' pula, atas anak pula al-musiri yang kaya. Bima zukira. Dengan bagai tersebut mana? Kaya dengan makna lebih daripada perbelanjaan dirinya dan perbelanjaan isterinya. Lil asli wajib dia nafkah bagi asal, bagi ibu bapa. Dia kena nafkah pada ibu bapa dia. Ibu bapa mana? Al-faqidi lil kifayati. Yang tak cukup makan, yang luput bagi yang tidak ada makanan yang mencukupi. Mana yang fakir, yang miskin. Jadi apabila ibu bapa fakir miskin, tak cukup makan, wajib bagi anak yang kaya tu. Kaya dengan mana? Lebih daripada nafkah dia dan nafkah isteri dia. Wajib kena nafkah asal ya ibu bapa dia. Wa in qadara ala tisabiha, dan jika kuasa lah ia asal tu atas kerjanya. Nak suruh bapa kerja tak boleh. Tapi bapa kalau anak boleh kerja, ia kena suruh kerja. Oleh anak kalau ayah tak ada cukup makan, dia kena nafkah. Wa in qadara ala tisabiha, dan jika kuasa lah ia asal tu atas kerjanya. Tapi nak suruh kerja tak boleh. An-nafaqatul wajibatu bil milki. Nafkah yang wajib dengan sebab milik. An-nafaqatul wajibatu ala malikir raqiq. Nafkah yang wajib atas orang yang milik hamba. Wal hayawanil muhtarami, dan orang yang milik binatang yang dihormati. Al kifayatu, qadar yang mencukupi. Qadar yang mencukupi bagi hamba, mana yang sampai yaknya. Dan qadar yang mencukupi bagi binatang yang dia pegang tu. Kharaja bil muhtarami ini ghairul muhtarami. Kal fawasik al khams. Ya pegang binatang ni tak wajib rupa ni. Al hadatu wal ghurabu wal akrabu wal fa'ratu. Hadatu ni burung ni, burung walah. Ghurab sewah. Akrab kalau jeking, fa'ratu tikuh. Kalbul akur hanyi bekan. Kalau pegang binatang ni tak ada wajib rupa ni. Karena tidak dihormati. Fala talzamuna faqatuhu bal takliyatuhu, bahkan tak ada kena nafkah, bahkan boleh lepas saja. Wala yajuzu habsuhu, tak harus dia kurung hatta yamuta ju'an, sehingga matilah keadaan lapar. Maknanya dia boleh lepas, tak ada kena pegang, tak ada kena wipai. Tapi kalau binatang yang dihormati,
Wajib dia tu nafkah. Ma yajibu liman wajabat lahun nafkah. Barang yang wajib bagi mereka yang wajib baginya nafkah. Yajibu wajib liman bagi mereka wajabat lahun nafaqatu wajib baginya nafkah al-udmu. Yang pertama wajib al-udmu lauk. Udmu ni lauk bagi nasib dia tu. Jadi selain pada 2 cupok tu kena bagi al-udmu lauk. Ai udmu ghalibil mahalli. Lauk bagi ghalib tepat tu. Pak tu orang makan lauk ke apa? Tu pun wajib. Wal kiswatu pakaian. Pakaian wajib juga. Pakaian ni kalau isteri tu kena 2 pasal les tahun. Wasukna tempat duduk. Maksudnya nafkah juga tempat duduk. Wa tawabi'u hadas segala perkara yang mengikuti baginya. Yang mengikuti bagi lauk, mengikuti bagi kiswah, mengikuti bagi sunnah. Wajib nafkah tadi ada 2 cupok tadi, lepas tu tambah lagi kan. 4 perkara ni. Lauk, pakaian, tempat duduk dan tawabi'. Tawabi' benar tabik bagi lauk ni. Awak lauk tu kena ada garai, kena ada tu tabik dia panggil. Kakah, gula kakah. Setahun 2. Setahun 2 pasal. Tahun 2. 6 bulan sekali. Bagi baru. Sama lah. Dah lah. Suami dia lah. Al-hadanatu hadanah. Hadanah makna memelihara, menjaga, membela. Al-hadanah lughatan, pada lughah hadanah mana ad-dammu, menghimpun. Wa syar'an, pada syara' hadanah ni mana hifzu man la yastakillu bi umurihi. Memelihara, menjaga man, mereka. Man ni budak lah. Budak ke gila ke? Man la yastakillu bi umurihi, mereka yang tidak boleh mengasing diri dengan segala pekerjaannya. Mana mereka yang tak boleh khidmat untuk diri dia sendiri. Tak boleh makan sendiri, tak boleh pada hajat sendiri. Man la yastakillu bi umurihi, mereka yang tidak boleh mengasing diri dengan segala pekerjaan dirinya. Wa tarbiyatuhu, dan membelanya. Masuk dalam hadanah juga tarbiyah. Memberi asuhan. Bima yuslihuhu, dengan perkara-perkara yang muslihat baginya, yang patut baginya. Itu mana hadanah. Man tasbutu lahul hadanah, mereka yang sabit baginya hadanah, mereka yang ada hak boleh memelihara, menjaga. Tasbutu al-hadanatu, sabitlah oleh hadanah itu lin nisa'i war rijali, bagi laki-laki, bagi perempuan dan bagi laki-laki. Jadi hak hadanah ni boleh kedua-dua. Boleh bagi perempuan dan boleh bagi laki-laki. Tapi apabila ada perbalahan, wa tuqaddamul ummu, dan didului ibu. Apabila ada kilah, apabila ada perbalahan, didului ibu. Hadanah ni didului ibu. Ibu ada hak yang pertama. Wa in alat, dan jika ke atas. Mana atas pada ibu, datuk perempuan. Ibu bagi ibu. Didului ibu alal abi, atas bapa. Jadi apabila ada perceraian, bubu nak pegang anak.
Ibu lebih berhak daripada bapa. Wa in ala dan jika kata bapa dan bapa bagi bapa. Nenek laki-laki. Jadi anak tadi kena duduk dengan ibu. Ibu lebih berhak. Ila an yumayyizal mahdunu, sehingga jadi mumayyizlah oleh budak yang dipelihara itu. Jadi mula-mula tu didulu ibu. Hingga siapa budak tu mumayyiz. Ila an yumayyizal mahdunu, sehingga jadi mumayyizlah oleh budak yang dipelihara itu. Apabila jadi mumayyiz, fayukhayyaru bainahuma, maka diberi pilih di antara kedua. Budak tu boleh pilih nak duduk dengan ibu ke ataupun nak duduk dengan bapa. Fayukhayyaru, maka diberi pilih bainahuma, bainal abi wal ummi. Sebelum mayit duduk dengan ibu, apabila mayit budak pilih nak duduk dengan siapa. Wa tuqaddamu aqaribuha, dan didului kerabatnya, kerabat bagi rojak pada ni masalah ibu tak ada, bapa tak ada. Jadi bubuk kerabat bapa dengan kerabat ibu. Wa tuqaddamu aqaribuha, dan didului akal kerabatnya, kerabat bagi ibu. Budak tadi boleh pada kerabat bagi ibu. Al-warisatu, yang boleh makan pesaka. Kerabat apilah, kerabat yang boleh makan pesaka. Ala aqaribihi, atas kerabatnya, kerabat bagi abi, bapa. Apabila bubuk di antara kerabat keluarga bagi ibu dengan keluarga bagi bapa, didului keluarga bagi ibu. Illa melaka al-uqta lil ummi, melaka saudara bagi ibu. Melaka keluarga ni saudara perempuan bagi ibu. Melaka ahli ibu ni ada saudara perempuan. Wa tuqaddamu 'alaiha ummul abi, maka didului atasnya, atas saudara bagi ibu ni akan ummul abi, akan ibu bagi bapa. Ibu bagi bapa, tok sebelah bapa. Artinya apabila bubuk di antara saudara bagi ibu budak ni, mana mak saudara dia lah, dengan ibu bagi bapa, tok sebelah bapa. Didului tok sebelah bapa. Mana asal kaedahnya didului keluarga sebelah ibu, tapi masalah ni didului keluarga sebelah bapa. Wal uktu li abawaini, dan saudara seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa. Didului daripada saudara seibu, saudara perempuan bagi ibu. Auli abin, ataupun saudara perempuan sebapa. Syurutus istihqaqil hadanah, syarat berhak memelihara. Artinya apabila ada perbalahan, orang cukup syarat baru boleh memelihara budak tu. Syarat-syarat berhak hadanah, berhak memelihara. Syurutus istihqaqil hadanati isna asyara, 12. Yang pertama al-aqlu, berakal. Orang nak pegang budak ni mesti al-aqlu, berakal. Yang kedua wal hurriyatu, merdeka. Yang ketiga wal islamu, Islam. Yang keempat wal adalatu, adil. Sebab tu tak boleh kita hatta anak belajar dengan orang kafir. Karena orang nak pelihara budak ni kena Islam. Jadi anak-anak ala-ala kita hatta orang kafir pelihara. Belajar sekolah orang kafir tak boleh. Ini syarat aklu, hurriyatu, Islam, adalah. Adalah, orang nak pelihara budak ni kena adil. Tak semaya tu bukan adil. Orang tak semaya pelihara tu tak adil.
Wal iqamatu fi baladil mahdun, dan bermukim di negeri bagi budak yang dipelihara. Mana tidak musafir. Iqamah bermukim fi baladil mahdun, pada negeri bagi budak yang dipelihara tu. Wal khuluwu min zaujin, sunyi daripada suami. Sebab tu kalau perempuan tu dikahwin baru, dia tak ada hak dah nak pegang anak ni. Boleh pada suami lah. Kerana apabila dia kahwin baru tu, dia tak ada hak hadanah. Al-khulu, sunyi, min zaujin, daripada suami, laisa lahu haqqun fil hadanah, yang tidak ada baginya hak pada hadanah. Mana suami dia ni tidak ada hak pada hadanah. Mana kalau suami dia ni waris budak ni juga, dia ada hak hadanah. Tu boleh juga. Mana perempuan ni dia kahwin baru dengan keluarga bagi budak ni juga. Pak saudara budak ni. Jadi tu dia ada hak hadanah. Kata tak ada hak ni apabila suami baru dia tu bukan orang yang ada hak pada hadanah budak ni. Wa adamus siwari, dan tidak kecil. Wa adamul ghaflati, dan tidak orang yang lalai, orang yang nyanyuk. Wa basaru man yubashiru binafsihi. Lagi pula syaratnya basaru, melihat. Mana bukan buta. Basaru, melihat, man yubashiru binafsihi, mereka yang mubasyarah dengan dirinya, mereka yang menyentuh dengan dirinya. Wa adamul barasi, dan tidak penyakit baras, bala. Wal juzami, tidak penyakit juzam, fihi, padanya. Mana orang nak merah ni tak ada penyakit baras, tidak penyakit juzam. Wa adamul maradil lazi la yurja bur'uhu, dan tidak ada penyakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Fihi, padanya, pada pada hadanah ni. Aidan juga. Wa adamu, dan tidak imtina'im negah, min irda'ir radi'i mimman fiha labanun. Wa adamu, dan tidak al-imtina'im negah. Jadi orang nak hadanah ni syarat tidak menegah min irda'ir radi', daripada menyusulah oleh budak tu. Dia tak menegah daripada menyusulah oleh budak tadi, mimman fiha labanun, daripada mereka yang ada padanya susu. Mana orang nak main menyusu budak tu, dia tak menegah. Kalau dia menegah, tak weh, budak ni menyusu dengan orang yang ada padanya susu, dia tak boleh melihara budak tu. Kena tidak menegah daripada memberi susu, menyusu oleh budak tadi daripada mereka yang ada padanya susu. Jadi dia berhak boleh hadanah, boleh pelihara budak ni dengan syarat dia tak menegah daripada budak ni pergi menyusu dengan siapa-siapa. Dia tak tegah. Kalau ia menegah tu makna ia tak ada hak. Kerana menyusu budak ni hak bagi budak. Pada ayat dia. Ikut zatin. Al-jinayatu jinayah. Anwa'ul jinayati salah satu.
Bagai jenayah itu 3. Yang pertama amdun, sengaja. Dobit sengaja ni wahwa qasdul fi'li wasyaksi bima yutlifu ghaliban. Kosak perbuatan, buat dengan kosak. Wasyaksi, dan kosak akan orang yang dia buat. Syaksi ni seorang yang dia buat tu pun dia kosak. Bima yutlifu ghaliban, dengan barang, dengan alat yang memati pada ghalib. Kena ada 3 perkara ni baru panggil amdun. Satu qasdul fi'li, kosak perbuatan. Tikai dia tu ya kosak. Tikai dengan kosak. Wasyaksi, dan orang yang tikai pun dia kosak juga. Nak tikai orang ni. Bukan tikai orang ni kena orang lain tak. Syarat yang 3, bima yutlifu ghaliban, dengan barang, dengan alat yang memati pada ghalib. Alat yang dia guna tu pun ghalib kena mati. Cukup 3 syarat ni dia panggil amdun. Jadi buat jenayah ni amdun ni lah hak berat sekalinya hukum. Yang kedua syibhu amdin, menyerupai sengaja. Wahwa iaitu qasdu zalika, kosak akar makia itu, iaitu qasdul fi'li wa syaksi. Kosak perbuatan dan kosak orang. Tapi lain sikitnya bima la yutlifu ghaliban, dengan alat yang tidak mati pada ghalib. Misalnya dia rotai. Guru rotai pelajar dia, kosak perbuatan, kosak orang. Tapi alat yang rotai tu tak mati ghalib. Tu yang panggil syibhu amdin. Yang 3 khata'un, tersalah. Wahwa, dan iaitu tersalah ni alla yaksuda asyaksu, bahawa tidak kosak ia akan orang. Perbuatan kosak, alat pun mati tapi tak kosak atas seorang. Tu mana khata'un. Dia nak bedai burung, dia kena orang. Tu panggil khata'un, tersalah. Al-wajibu bil jinayati, yang wajib dengan sebab jenayah. Yajibu, wajib, bil amdi, dengan sebab jinayah, dengan sengaja ni. Al-qawadu, kisos. Al-qawadu mana kisos, bunuh balah. Bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat. Kalau cukup 5 syarat, al-amdu ni buat sengaja ni kena kisos. An yakunal jani, bahawa adalah yang membuat jenayah itu, yang membunuh itu, balighan baligh. Mana kalau budak tak ada kena kisos. Wa an yakuna akilan, dan bahawa adalah ia jani ni akilan, berakal. Kalau gila tak kisos. Wa alla yakuna, dan bahawa adalah ia jani ni, bahawa tidak adalah ia jani ni, walidan lil mujni, bapak bagi yang kena buat jenayah. Lil mujna alaih, bapak bagi mujna alaih, yang dijinayah atasnya. Mana bukan ayah bunuh anak. Kalau ayah bunuh anak tak wajib kisos. Wa alla yakunal mujniyu, wa alla yakunal mujna alaihi, dan bahawa tidak adalah mujna alaih yang kena jinayah. Angkoso, lebih kurang minal jani, daripada jani yang membunuh. Kurang ni dengan mana orang merdeka dengan hamba. Orang merdeka bunuh hamba. Itu tak ada kena kisos. Wa an yakuna maksuman, dan bahawa adalah ia mujna alaih itu maksuman, orang yang maksum. Mana orang yang terpelihara darah dia. Maksum ni orang yang terpelihara darah dia. Orang yang darah dia tu haram. Tak boleh. Tak boleh mengalir darah dia. Itu panggil maksum. Payah duru harbiyun, maka sia-sialah oleh darah kafir harbi. Wa murtadin, orang murtad. Wa zanin muhsinin, orang zina muhsan.
qatalahu muslimun, dia telah bunuh akannya oleh muslim. Kalau orang muslim dia bunuh kafir harbi, dia bunuh orang murtad, dia bunuh orang berzina muhsan, tu sia-sia saja, mana tak boleh qisas. Laisa zaniyan muhsinan wala tarikal lis-shalah. Qatalahu muslimun, dia bunuh akannya oleh muslim yang laisa zanian. Orang bunuh dia pun bukan orang berzina. Wala tarikal, dia pun bukan orang yang bunuh ni bukan tinggal semaya. Kalau orang bunuh ni pun berzina juga, orang tak semaya juga, mana sama ya. Atau mana Allah yakunal mujna alai anqasa minal jani wa an yakuna maksuman, dan buat adalah ia mujna alai tadi maksum, mana orang tepeh radang, orang tak boleh bunuh. Wa yajibu, dan wajib bisyibhil amdi, dengan sebab menyerupai sengaja. Ayat kedua tu menyerupai sengaja. Wal qata'i, dan qata'i bunuh dengan tersalah. Wajib ad-diyatu oleh dia, tak wajib qisas. Qisas tak wajib. Tapi wajib dia. Dia ni iaitu 100 hektar. Ya, ayat pertama ni wajib qisas. Ayat kedua, ayat ketiga ni wajib dia. Wa fi ma, dan pada barang, pada masalah. Iza naqasa, apabila kurang. Syartun, satu syarat. Min syurutil qawadi, daripada segala syarat qawad. Fil amdi, pada bunuh dengan sengaja. Ad-diyatu, dia juga. Jadi masalah bunuh dengan sengaja, kalau cukup syarat kena qisas. Tapi kalau tak cukup syarat, tak cukup syarat, kena dia, nak bayar dia 100 ekor unta juga. Wa kaza, dan begitu juga fima, pada masalah iza afa, apabila ada maaf. Apabila maaf ba'du mustahiqil qawadi, oleh setengah-setengah yang mustahak qisas alaiha, atasnya. Jadi keluarga dia ada setengah orang, kalau keluarga dia tu maaf. Begitu juga, mana tak boleh qisas, kena bayar dia juga. Wa kaza, begitu juga, mana kena bayar dia fima, pada masalah iza afa, apabila maaf oleh ba'du, oleh setengah. Mana tak maaf semua pun tak apa, maaf setengah. Setengah daripada mustahiqil qawadi, setengah daripada orang yang mustahak boleh qisas. Alaiha, maaf tu alaiha ala diyati, maaf suruh bayar dia. Pada ketika tu berpindah daripada qisas kepada kena bayar dia. Fa in atlaqa, maka jika itlaq ia, waris tak kata apa. Au qala majanan, ataupun berkata ia waris majanan, percuma. Jadi keluarga dia mati ni, dia tak ada nak bayar kan. Lam yajib lahu syai'un, tak wajib baginya sesuatu. Tapi ada orang nak kata percuma ni, orang bunuh keluarga dia, ya tak, cuma ya. Tak wajib baginya sesuatu. Tapi kalau tak ada kata majanan, artinya wajib. Tak. Masalahnya hari ni lah, orang bunuh orang banyak tapi tak biasa dengar orang bayar dia. Bayar dia tak biasa dengar. Maknanya golik tak bayar. Kalau tak bayar, sebenarnya masa dia hidup dia kena bayar. Apabila dia tak bayar, harta dia tak boleh bagi saka lagi, kena bayar dia dulu. Jadi orang yang bagi saka tu salah tu. Jadi bagi saka, orang wajib bayar dia. Yang ambil harta bayar dia tu giwi kepada orang. Ad-diyatu, dia. Ad-diyatu lughatan, dia pada lughah al-malul wajibu fin nafsi, harta yang wajib pada nyawa. Mana pada mengganti nyawa seorang yang mati. Wa syar'an, daripada syara' al-malul wajibu, harta yang wajib bil jinayati, dengan sebab buat jinayah.
Buat jinayah tu alal hurri atau orang merdeka. Fi nafsin pada nyawa, kerana dia ni ada dia nyawa, au fi ma dunaha ataupun pada barang yang kurang pada nyawa. Jadi dia anggota. Kak kaki, kak tangan, kak hidung, ya ada dia belakang. Anwa'ud diyati, segala bagai dia. Diyatuz zakaril hurril muslimi fil amdi. Dia bayar bagi laki-laki, mana seorang yang bunuh seorang laki-laki, al-hurri yang merdeka, al-muslimi yang muslim. Fil amdi pada bunuh sengaja. Mi'atun minal ibili. 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau ada unta. Setengah ulama kata kalau tak ada unta, kalau Thailand 5 juta. 5 juta baht. 5,000 lebih lah. Sorang-sorang tak nak bayar 5 juta. Jadi 100 ekor unta ni salah suna jaza'atan. 30 ekor unta yang bernama jaza'ah. Jaza'ah ni unta hak umur 4 tahun. Kerana 30 ekor unta, unta yang bernama jaza'ah. Unta yang umur 4 tahun. Wa salasuna hiqatan. 30 ekor pula unta yang bernama hiqah, iaitu unta hak umur 3 tahun. Wa arba'una khalifatan, dan 40 ekor unta yang bernama khalifah. Khalifah ni unta yang buting. Hamil. Ai hamilan. Khalifah mana unta yang buting. Halatan tunai. Nak bayar selalu lah. Tak boleh tangguh. Alal jani, wajib atas pembunuh. Wajib atas jani, orang yang buat jenayah. Itu panggil dia mughallazah tu. Wadiyatu shibhil amdi, dan bermula dia shibhil amdi, menyerupai sengaja. Wal qata'i, dan dia bunuh dengan tersalah. Al-waqi'i fil harami, yang berlaku dalam tanah haram. Ini kalau berlaku dalam tanah haram. Shibhil amdi dan qata'i hak berlaku dalam tanah haram. Awil ashuril hurumi, atau berlaku dalam bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan haram. Au ala zi rahimin mahramin, ataupun berlaku atas keluarga yang muhrim. Bunuh keluarga. Keluarga dekat. Mi'atun minal ibili, 100 ekor unta juga. Kama zukira, sebagaimana disebut tadi. Iaitu 30 jaza'ah, 30 hiqqah, 40 khalifah. Tapi lain sikitnya ala akilatil jani, wajib atas keluarga bagi jani. Jani kena pakat sekali dengan keluarga-keluarga dia, keluarga dekat dia. Bayar. Muajjalatan, dia beri tangguh fi salasi sini dalam masa 3 tahun. Wadiyatuhu, dan diaknya hu raja pada az-zakaril muslim. Dia laki-laki merdeka hak muslim. Fil qata'i, pada bunuh tersalah. Fi ghairi ma zukira, pada tempat yang lain pada sebut tadi. Bukan tanah haram, bukan bulan haram. Mi'atun minal ibili, 100 ekor unta juga. Tapi gengeng sikit. Ishruna jaza'atan, 20 unta umur 4 tahun. Ishruna hiqatan, 20 unta umur 3 tahun. Wa ishruna, dan 20 bintalabun, unta umur 2 tahun. Wa ishruna, dan 20 pula ibnalabun. Ini unta jata yang umur 2 tahun. Wa ishruna, dan 20 pula bintamakhadin, unta betina yang umur 1 tahun. Wajib alal akilati, atau akilah keluarga jani. Muajjalatan, bertangguh fi salasi sinin, dalam masa 3 tahun. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani, dia bunuh orang Yahudi dan Nasrani, kafir zimmi. Al-hurri zakari, yang merdeka yang laki-laki. Sulusu diyatil muslimil hurri zakari, suluh
Dia orang Muslim yang merdeka yang laki-laki. Suluh mana 1/3. 1/3 daripada 133 ekor unta. Wadiyatul majusi dia majusi, wal wasani majusi kafir semua api. Wasani kafir semua bala. Wazindiki zindik ni kafir yang tidak ada agama. Wanahwihim dan seumpama mereka itu. Sulusu khumusidiyatil muslim. Sulus daripada khumus dia muslim. Dia muslim 100. Wak kumu dulu 20. 20 pula bagi 3. Mana 7 ekor unta. Daripada 100 bagi 5 ambil 1. 5 tu bagi 3 pula. 100 bagi 5 20. 20 bagi 3 pula. 7 ekor unta lebih lah. Tu dia orang majusi dan wasani. Wadiyatu unsa dia perempuan pula. Kullu sinfin tiap-tiap bahagian. Nisfu diyati zakarihi setengah daripada dia laki-lakinya. Kalau orang Muslim setengah daripada 150. Kalau orang Yahudi Nasrani setengah daripada 33. Setengah daripada 33. 12. Kalau setengah daripada 7. 3,5. Tu mana setengah? Perempuan setengah laki-laki. Wadiyatur raqi dan dia hamba qimatuhu harganya harga hamba. Bunuh hamba kena bayar harga dia. Wal janin dan dia bagi janin anak dalam perut. Al hurriyah merdeka. Seorang buat jenayah mati anak dalam perut bagi seorang. Dianya wurratun seorang hamba. Nak bayar hamba seorang. Wal janini raqiq dan anak dalam perut ya hamba, anak dalam perut bagi hamba. Usyru qimati ummihi 1/10 daripada harga ibunya. 1/10 daripada harga ibu dia. Harga ibu dia apa? Ambil 1/10 daripada harga ibu. Dia tu madunan nafsi, dia barang yang lain daripada nyawa. Dia tu madunan nafsi, dia barang lain pada nyawa min atrafin daripada segala anggota. Wa ma'anin dan segala makna, segala sifat-sifat. Ma'anin ni segala sifat yang ada pada seorang, sifat penglihat, sifat pendengar. Tu ma'anin. Wa juruhin dan segala luka. Qad takunu kadiyatin nafsi terkadang adalah dia bagi anggota tadi sama dengan dia nyawa. Ada juga. Kama fi qat'i al-lisani sebagaimana pada memotongkan lidah. Dia pergi kerak lidah orang. Dia supaya dia nyawa. 100 kota. Wa izhabil akli menghilangkan akal jadi orang gila. Sama dengan dia nafsi 100 ekor unta. Wa kasris sulbi dan mematahkan tulang belakang. Al mufawwiti lil masyi yang meluputkan jalan. Orang tak boleh jalan. Awil jima' ataupun orang tak boleh jima'. Tu 100 ekor unta. Wa qad takunu nisfahada terkadang adalah dia lain pada nyawa ni. Dia anggota ni kena nisfu bagi dia nyawa. Makna 50 ekor unta. Ada juga. Misalnya kama fi qat'il yadi, sebagaimana pada memotong satu tangan. Sebelah tangan tu 50 ekor unta. Dua tangan 100. Awil rijli ataupun satu kaki 50 ekor unta. Mana dua kaki 100. Waqad takunu sulusaha terkadang adalah dia tu suluh dia nyawa. Mana 1/3. Mana 33 ekor unta dia. Kama fil jaifati sebagaimana pada jaifah. Jaifah ni luka, nama satu luka jaifah ni. Tobek dia wahia jurhun iaitu luka yang fuzu yang temuk.
ila jaufi batinin muhilin, kepada perut batin bagi tempat yang mengubuhkan makanan. Mana ia tika siapa dalam perut. Dia panggil jaifah. Dia kena suluh. Suluh. Dia nyawa. Batinnya 33 ekor. Waqad takunu rub'aha, terkadang adalah dia tu kena serobok. Serobok daripada 100. Serobok daripada dia nafsi. Kama fi jafnil ain, bagaimana pada kelopak mata. Kelopak mata ni, kena robok tu, mana 25 ekor utar. Ya, kelopak mata kita satu mata ada 2. Semua ada 4. Satu-satu kelopak mata sama dengan 25 ekor utar. Kalau habis tu 100 ekor utar. Waqad takunu usraha, dan terkadang dia satu usurnya 1/10 dia nyawa. Kama fil isba'i, sebagaimana pada dia jari. Jari ni. Sesa ni usur. 1/10, 100 ekor utar. Satu jari 1 ekor utar. 10 jari 100 ekor utar. Waqad takunu nisfa usriha, dan terkadang dia tu setengah usur. Setengah pada usur mana 5 ekor utar. Kama fi muwaddihatir ra'si, sebagaimana pada meluka di kepala, meluka sapak tulang kepala. Pakai di kepala dengan siapa? Tulang kepala. Awil wajih ataupun muwaddihatil wajih, pakai di muka siapa di tulang muka. Kena 5 ekor utar. Kamada al-qasamah. Habis dah. Tak apa lagi. Dah. Sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.